Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, hidupkan pagi anda semua. Dan seperti yang telah pun kita maklumkan tadi, sekarang tibalah masa untuk perkongsian utama kita berkaitan dengan vaksin. Betul, vaksin dan imunisasi. Kita perlu faham betul-betul ya, sebab ini adalah antara yang melibatkan kita punya badan sendiri, imunisasi badan kita, dan bagaimana kita nak bertindak dengan keadaan semasa sekarang ni. Okey, tanpa melengahkan masa Hanif, kita terus sahaja bersama dengan Datuk Dr. Hisham Shah Tapi sebelum tu, Asyik nak kenalkan tetamu je hari ni. Sabar. Tapi sebelum tu, kita ingin dengarkan dahulu pandangan orang awam berkaitan dengan pemahaman mereka vaksin dan imunisasi. Ayuh, sama-sama kita saksikan. Apa yang saya faham mengenai vaksin COVID-19 adalah ianya bukanlah penyembuh maupun dapat menghalang badan kita daripada jangkitan COVID-19, tetapi ianya dapat membantu membina imunisasi dalam badan. Jadi antibodi dalam badan kita akan membantu melawan virus tersebut. Vaksin sememangnya diperlukan oleh semua masyarakat, tidak kira usia, kerana ia dapat merangsang sistem ketahanan semula jadi badan. Di samping ia dapat mengurangkan kadar kebolehjangkitan COVID-19. Ya, ramai yang memberikan pendapat berkaitan dengan pemahaman secara umumnya, dan sekarang kita ingin berikan pengetahuan dengan lebih mendalam sedikit berkaitan dengan vaksin dan imunisasi. Jadi Anim, sila perkenalkan. Lagi sekali, terima kasih kerana memberikan penghormatan. Kita bersama dengan Datuk Dr. Hisham Shah Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum Datuk Doktor. Okey, Datuk, kita minta on mic, Datuk. Tak dengar suara Datuk. Kita tak dengar suaranya. Mungkin mute, Datuk. Boleh, Datuk, dengarkan kami? Kami tak dengar suara Datuk lah. Mungkin ada yang lambang mikrofon tu, mute tu. Okey, kita masih lagi belum dengar Datuk. Ya. Okey, tak apa. Kita uruskan dulu. Itulah, ini antara cabarannya Hanif kan di waktu-waktu live ni kan. Okey, tak apa. Tapi itulah yang kita bincangkan, vaksin dan juga imunisasi. Kepada anda semua penonton secara maya kita, boleh kongsikan bersama dengan kami. Mungkin tindak balas anda berbeza dengan orang lain. Apa sahaja persoalan yang anda ingin tahu, kongsikan supaya masing-masing dapat pendapatan yang berbeza, mengetahui situasi orang ramai supaya kita tahu dan cakna tentang keadaan sekarang ni. Ada juga pemahaman berkenaan dengan jenis-jenis vaksin tersebut kan. Betul. Kenapa ada jarak antara 2 hingga ke 3 minggu. Ada pula jarak yang sampai 3 bulan nak menunggunya. Ada yang perlu hanya untuk satu suntikan kan? saja, betul? Ada yang hanya perlu satu suntikan, ada yang perlu sampai mungkin dicadangkan kepada 3 suntikan. Jadi ini mungkin antara pemahaman secara umum yang perlu kita ambil tahu sebelum kita pergi ambil vaksin tersebut, supaya apabila ditanya ataupun berlaku apa-apa sedikit perubahan tindak balas dalam badan ni, kita tahulah sebab apa. Betul. Dan juga sekarang ni kalau kita nak bandingkan keadaan yang berlaku sebelum ni kan, kalau di UK tu dia dah turun, tapi sekarang ni dengan varian Delta dia naik semula, sama seperti di Malaysia. Tapi bila mereka dah mencapai hampir 100% lengkap 2 dos vaksin itu, kadar kemasukan di ICU yang dilihat sebagai penanda aras keadaan kritikal ataupun tidak sesuatu negara itu, sebuah negara itu berkaitan dengan COVID-19 ini. Begitu juga yang berlaku di sini. Betul. Kan fasa keempat dan juga fasa kelima dalam situasi COVID-19 yang mereka diuji ni, mereka dapat dilihat berlaku penurunan peratusan. Okey, saya suka nak baca satu artikel yang baru-baru ini telah pun dikongsikan berkaitan dengan kita nampak sinar di hujung terowong berkaitan dengan kemasukan pesakit-pesakit dalam kategori-kategori yang Anim katakan tadi, kategori 4 dan 5 semakin berkurangan, barulah ICU semakin reda keadaannya. Tapi masih lagi penuh, masih lagi ada pesakit, tetapi tidaklah seperti sebelum ini. Ini disebabkan oleh program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang semakin dapat temponya lah, rentaknya lah mengikut plan yang dijadualkan, dan sekarang dengan adanya program vaksin ini, maksudnya kita telah pun mencapai hampir 20 ke 30% imunisasi ini, barulah barulah kita boleh nampak. Dan apatah lagi sekarang ini banyak sekali kelonggaran dibuka, industri pun dibuka, tetapi dengan syarat vaksin penuh ataupun lengkap telah pun ada. Vaksin penuh ni mungkin boleh beri penerangan sikit. Itu pun salah satu pengetahuan yang kita harus betul-betul tahu dan faham. Lengkap 2 dos vaksin ni ataupun lengkap
ataupun #vaccinated. Kan? Ini semua adalah kerana kan, jangan kita asyik nak post je I am vaccinated tapi tak tahu apa maknanya. Kita kena pastikan ketiga-tiga seperti Sinovac, Pfizer dan juga AstraZeneca tu 14 hari selepas dos kedua. Jadi menghitung harilah bila nak pergi salon, bila nak pergi kedai ni kan. Kita tengok pada tarikh akhir kita dapat 2 dos vaksin itu. Dan kalau Johnson Johnson dan satu lagi Oxford, satu juga. Yang itulah. yang satu dos kita harus tunggu 28 hari selepas anda disuntik. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan lengkapnya anda mendapatkan vaksinasi. Tapi kita belum bercerita lagi tentang kedatangan varian-varian yang baru. Yang lain, ya betul. Itu yang kita harus faham. Vaksin ni bukan sahaja macam kita pergi bawa badan vaksin dah kita selamat. Tidak. Ada juga persoalan kenapa kita harus jaga SOP selepas kita dah vaksin. Dah vaksin, dah ada imun badan, kenapa kena pakai mask lagi? Kenapa kena duduk jarak-jarak lagi? Itu pun antara persoalan yang timbul juga, Hanif. Dan sekarang ni pun kita masih lagi cuba mendapatkan Datuk Dr. Syamshah tadi. Tapi sebelum itu mungkin sedikit pengetahuan jugalah kepada semua kenapa perlu dilampirkan. Okey, kalau sudah bersedia, kita simpan dulu pengetahuan tu. Kita bersama dengan Datuk Dr. terus. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Alhamdulillah Datuk. Dapat juga kita. Ibarat dikurniakan ni. Hadiah ni Datuk. Dapat mendengar. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin kita boleh mulakan dengan pemahaman umum berkaitan dengan vaksinasi dan imunisasi ni Datuk. Silakan. Ya, jadi vaksin COVID-19 ni memang kita perlukan untuk menangani pandemik COVID-19 di negara kita sekarang ni. Seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni kadar vaksinasi ini semakin meningkat dan di Lembah Kelang kita dapat perhatikan bila peningkatan kadar vaksinasi di kalangan penduduk kita. Alhamdulillah kita dapati kemasukan ke dalam ward dan ICU ada dapat tanda-tanda pengurangan. Itu mana Alhamdulillah. Memang kita bersyukur sangatlah dengan rakyat Malaysia kerana menyambut saranan kerajaan untuk bersama-sama mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi kita perlu teruskan lagi, kita seramai mungkin rakyat Malaysia yang dapat vaksin. Kita harap kita akan dapat kurangkan lagi terus kadar kemasukan dalam ward dan mereka yang mendapat penyakit serius COVID-19 ni. Anim dan Hanif ya. Datuk, bila kita cakap pasal herd immunity, dia memerlukan 80% kurang-kurangnya di negara kita ini. Tapi bila kita melihat kepada statistik, kanak-kanak kita je dah mengambil 30% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi kita pastinya tertanya-tanya bagaimana untuk kita mencapai, termasuk lagi mereka yang menolak vaksin, termasuk lagi mereka yang memang ada kondisi tak boleh ambil vaksin, Datuk. Jadi vaksin ini bukan salah satu kaedah saja. Maknanya kaedah lain yang perlu kita amalkan sekali. Maknanya vaksin satu kaedah dan kaedah lain macam pencegahan melalui kesihatan awam, penjagaan sosial, fizikal dan sebagainya, mesti kita teruskan lagi. Macam kita katakan, kita nak dapatkan seramai mungkin mendapatkan vaksin sebab dalam mana-mana populasi pun ada mereka golongan tertentu yang tidak dapat menerima vaksin oleh sebab-sebab tertentu, sama ada oleh sebab dia berumur kanak-kanak yang kecil dan sebagainya. Jadi orang-orang yang dewasa inilah yang perlu seramai mungkin mendapatkan vaksin sebab mereka ini merupakan pelindung kepada mereka yang tidak dapat menerima vaksin. Itu yang kita harapkan. Jadi maknanya walaupun golongan kanak-kanak secara keseluruhannya tidak dapat kita beri vaksin, yang berumur 12 ke 18 tahun itu pun mengikut peringkat-peringkat dan keadaan-keadaan tertentu kita akan memgunakan secara berfasa. Tapi sekiranya yang dewasa itu mengambil vaksin, jadi ratusan rakyat Malaysia pun akan begitu tinggi dapat yang sudah mendapat vaksin 2 dos. Datuk, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan dos pertama dan dos kedua. Kenapa perlu ada dos pertama? Kenapa perlu ada jarak masa tersebut? Saya percaya ini mungkin soalan lazim lah, tapi untuk ulang kaji kita ni Datuk, kenapa perlu ada jarak tersebut antara dos pertama dan dos kedua? Dan kenapa berbeza Datuk? Ini daripada pengalaman kita memberi vaksin kanak-kanak kan dulu. Kan kanak-kanak tu kadang-kadang bukan 2 dos, kadang-kadang 3 dos. Kadang-kadang ada 3 dos sebelum masuk sekolah rendah pun ada lagi ya. Sebab dos-dos yang diberikan secara berperingkat, dos pertama, dos kedua, kadang-kadang dos ketiga, dos booster dan sebagainya, ia mengikut daripada kajian kita bagaimana untuk memastikan supaya jangka masa protection tu ataupun perlindungan itu dapat kita panjangkan selama mungkin. Jadi kalau itu
dos yang pertama itu ia merupakan dos pengenalan kepada badan kita untuk membentuk imuniti selular dan also imuniti menghasilkan antibody yang dos pertama itu pengenalan. Jadi dos yang kedua itu merupakan pengukuhan kepada pengenalan tu. Jadi kena ada 2 dos. Tapi bukan semua vaksin perlukan 2 dos. Ada setengah vaksin dia gunakan 1 dos sahaja. Baik. Datuk Doktor, ini melibatkan kesan sampingan yang didapati oleh setiap individu tu berbeza selepas disuntik vaksin. Ada yang dos pertama, dos kedua pun ada yang sendiri rasa berbeza. Takut-takut mereka juga ada pemahaman di mana kalau dia tak rasa apa-apa tu, tak bertindak balas pula vaksin dalam badan dia. Jadi bagaimana Datuk? Mungkin Datuk ada penjelasannya. Ya, sebab kita cara badan kita menghadapi sesuatu penyakit berbeza. Setengah orang dia cepat demam, sesema dan sebagainya. Macam anak-anak lah, kadang-kadang dia selalu demam, sesema dan sebagainya. Setengah orang tu tidak ada. Jadi sama juga dengan vaksin ni. Kadang-kadang setengah orang dia ada kesan samping ataupun yang lebih daripada orang lain. Jadi bergantung kepada tindak balas badan kita terhadap vaksin yang diterima ya. Tapi itu bahawa orang yang tidak ada reaksi apa-apa pun tidak membentuk antibody yang diharapkan ya. Side effect itu bergantung pada individu masing-masing. Jadi cara yang pasti adalah apabila kita lihat daripada pengalaman orang, apabila dia dah beri vaksinasi pada satu populasi, berapa peratus yang dapat penyakit itu? Berapa peratus penyakit itu? Macam kita buat vaksinasi pada kita tak ada periksa darah untuk periksa paras antibody dia. Kita tak perlu pemeriksaan. Ada sebab-sebab tertentu lah kenapa kita tidak buat antibody testing selepas vaksinasi. Hanya dalam penyelidikan memang kita lakukan. Tetapi untuk orang ramai, orang awam, tidak kita lakukan pemeriksaan paras antibody selepas vaksinasi. Ada setengah negara yang kalau macam kita nak masuk pula, Datuk Doktor, mereka inginkan melihat kepada test itu. Buat masa ini belum dibuat keputusan. Itu maknanya seluruh dunia pun kalau kita nak tahu apakah sama ada paras imuniti tertentu di dalam badan kita selepas vaksin, dia ada ujian yang cukup spesifik. Kalau daripada dia punya metodologi dia, patutnya ada PRNT, Plaque Reduction Neutralization Test. Tapi Plaque Reduction Neutralization Test ni very rumit nak buat. Jadi dia buat a surrogate for that, a correlate for that PRNT tu. Jadi maknanya masa ini masih belum kita pastikan lagi apakah correlate of protection, apakah antibody yang perlu kita periksa. Adakah antibody terhadap pepaku protein atau spike protein? Adakah antibody terhadap membrane protein? Adakah antibody terhadap nuclear capsid? Jadi banyak-banyak jenis antibody. Lepas tu adakah antibody jenis neutralizing? Ataupun adakah jumlah keseluruhan antibody? Jadi apabila standardization tentang apakah jenis antibody testing yang perlu dibuat untuk memastikan sama ada seseorang itu ada paras pertahanan tubuh antibody terhadap COVID-19 ini, jadi belum dapat dipastikan lagi. Jadi kita tak boleh mensarankan apa-apa jenis ujian antibody selepas vaksinasi. Okey, Datuk, banyak sangat informasi ni tadi diberikan. Okey, mungkin sedikitlah Datuk berkaitan dengan antara kerunsingan orang juga selepas dos kedua. Ada yang mengatakan bahawa badan kita akan lebih terdedah mudah kepada penyakit yang lain, sebab itu disarankan untuk berehat, Datuk. Jadi mungkin ada sikit pandangan berkaitan perkara tersebut. Dia lepas dos kedua, dia reaksi dia lebih sikit. Maknanya adalah orang demam sikit, lengur-lengur badan sebagainya. Jadi memang kita kan selepas menerima vaksin ni, kita janganlah mendedahkan diri dia kepada exertion, terlampau aktif dan sebagainya, untuk berehatlah. Jadi, tapi tidak bermakna bahawa selepas dos kedua, immediately selepas itu, badan kita kurang imuniti terhadap penyakit. Tidak sama sekali kita tidak mengatakan begitu. Cuma kita selepas dos kedua, dia mengambil masa 2 minggu atau 3 minggu sebelum antibody yang mencukupi dihasilkan oleh badan. Yang mencukupi untuk mencegah kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Jadi tidak maknanya kita kata 2 minggu baru dapat imuniti, maknanya dia akan senang terdedah pada penyakit lain. Kita kata
atau 3 minggu, ia merupakan julat masa yang selalunya diperlukan oleh kebanyakan orang untuk menghasilkan paras antibody yang mencukupi untuk melindungi seseorang itu daripada mendapat jangkitan COVID-19. Baik, Datuk Doktor, mungkin kita boleh akhiri perbincangan ini dengan mengapa kita ni dah pun lengkap 2 dos vaksin tapi kita masih lagi perlu menjaga SOP. Perlu pakai pelitup muka, perlu lagi kekalkan penjarakan fizikal. Mungkin doktor ada pesanannya, silakan. Ya, pesanannya sebab bukan semua orang telah menerima vaksin COVID-19 ni secara lengkap. Dalam negara kita ni kita sasarkan 70%, kalau boleh 80%. Ya. Tapi disebabkan oleh itu, maknanya virus itu masih lagi dalam komuniti kita. Jadi walaupun kita telah menerima vaksin, itu tidak bermakna kita tidak dapat dijangkiti COVID-19. Setuju? Jadi COVID-19 ini selepas vaksin, kita akan dilindungi insya-Allah daripada mendapat penyakit yang serius. Terdedah kepada COVID-19 dan kita masih boleh menjangkiti orang lain sekiranya kita terdedah kita mendapat COVID-19. Jadi apabila keadaan di luar sana masyarakat kita telah mencapai paras imuniti yang tinggi, ramai yang telah divaksinasi, jadi boleh kita longgarkan. Tapi buat masa ini kadar vaksinasi kita masih belum tinggi lagi pada paras yang kita harapkan. Jadi kita masih perlu mengamalkan gaya hidup baru yang kita sarankan, iaitu memakai pelitup muka, menjarakkan kita fizikal dan menjaga kebersihan, elakkan tempat yang sesak dan sempit dan jangan sembang dekat. Itu masih kita amalkan kerana kita tak mahu virus itu berterusan menular dalam masyarakat kita. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak. Satu penjelasan yang cukup padat dan juga kita banyak sangat info dapat diterima daripada Datuk Doktor. Jaga diri Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana selama ni kan Datuk juga antara pihak yang sangat membantu kita semua. Assalamualaikum, terima kasih. Jumpa lagi. Sama-sama. Okey, itu dia Datuk Dr. Hisham Shah yang bersama dengan kita untuk berkongsi. Harap-harapkan perkongsian hari ini dapat buka mata semua kan. Sekarang ni kita belum capai lagi tahap yang kita inginkan dalam vaksinasi. Ramai-ramai lagi bagi sokongan kepada mereka yang belum lagi daftar, belum lagi ambil vaksin kan. Sebab kita belum lagi capai. Jadi banyak kelonggaran yang kita tak boleh lakukan. Ya, sangat jelaslah penjelasan yang diberikan tadi dan kalau boleh ambil balik klip-klip video tadi tu, temu bual tadi. Viralkan, tularkan bagi kepada semua orang. Ni benda-benda yang bagus ni kita patut viralkan lah. Okay?